Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar unit 3, haiwan, iaitu berlindung daripada cuaca melampau. Maksudnya haiwan ini berlindung daripada cuaca yang terlampau sejuk dan terlampau panas. Jadi haiwan-haiwan yang tinggal di tempat yang mempunyai cuaca melampau ini seperti kawasan yang beriklim sejuk dan kawasan beriklim panas ini perlu melindungi diri mereka supaya dapat memastikan kemandirian spesiesnya. Jadi haiwan yang duduk di kawasan beriklim sejuk dan kawasan beriklim panas ini, dia mempunyai ciri-ciri khas dan juga tingkah laku khas untuk menyesuaikan diri dengan cuaca panas ataupun cuaca yang sejuk, yang terlampau. Okey, jadi kita lihat untuk kawasan yang beriklim sejuk ni, apa yang perlu ada pada haiwan ini. Okey, jadi yang pertama, haiwan yang duduk dekat kawasan yang beriklim sejuk, dia mestilah kena bulu tebal. Yang kedua, mestilah ada lapisan lemak. Yang ketiga, berhibernasi. Yang keempat, bermigrasi. Yang kelima, bulu pelepah pendek dan padat. Dan yang terakhir, cuping telinga yang kecil. Jadi itu adalah ciri-ciri khas ataupun tingkah laku khas haiwan yang duduk di kawasan beriklim sejuk ini supaya dia dapat menyesuaikan dirinya lah. Okey, jadi seterusnya kita lihat kepada haiwan yang di kawasan beriklim panas. Jadi haiwan yang duduk dekat kawasan panas ni, dia ada tingkah laku dia seperti berendam dalam lumpur. Ada ciri khas haiwan iaitu ada bonggol dan juga ada cuping telinga yang besar. Jadi ini adalah tingkah laku khas dan juga ciri-ciri khas haiwan yang perlu ada untuk haiwan yang duduk di kawasan beriklim panas supaya dia dapat sesuaikan dirinya di kawasan yang terlampau panas. Okey, sekarang kita lihat contoh untuk haiwan yang berada di kawasan yang beriklim sejuk. Jadi, haiwan yang duduk dekat kawasan iklim sejuk ni contohnya beruang kutub. Okey, jadi beruang kutub ni ciri khas yang ada padanya, dia ada bulu yang tebal. Jadi bulu tebal ni berfungsi untuk memerangkap haba agar badannya sentiasa berasa hangat. Maksudnya haba dekat dalam badannya terperangkap disebabkan ada bulu yang tebal. Jadi dia tidak akan rasa kesejukan lah. Okey, selain itu juga, beruang kutub ni dia ada satu tingkah laku pada musim sejuk ataupun pada musim sejuk lah, iaitu berhibernasi. Okey, hibernasi ni maksudnya keadaan bagi sesetengah haiwan kutub yang tidak aktif atau tidur sepanjang musim sejuk. Maksudnya beruang kutub akan tidur pada musim sejuk untuk mengurangkan pergerakan bagi mengelakkan daripada kehilangan banyak tenaga. Maksudnya bila dia tidur, dia tidak akan kehilangan banyak tenaga lah. Jadi dia tak perlu nak cari makanan. Itu fungsi dia berhibernasi. Okey, seterusnya contoh haiwan yang lain yang duduk di kawasan yang sejuk ni adalah penguin. Jadi penguin ini dia mempunyai ciri khas dia iaitu dia mempunyai bulu pelepah yang pendek dan padat menjadikannya kalis air. Maksudnya badan penguin ni kalis air. Air dekat kutub tu dia tidak akan menyerap ke dalam badan penguin. Jadi penguin ni tidak akan rasa kesejukan. Okey, bulu yang pendek dan padat ini juga berfungsi sebagai penebat haba bagi mengekalkan suhu badan penguin. Jadi haba dia tak mengalir keluar daripada badan penguin ni lah. Sebab itulah penguin ni sentiasa berasa hangat, rasa panas. Okey, selain daripada penguin, ada juga haiwan yang bercirikan mempunyai
cuping telinga yang kecil. Maksudnya telinga dia kecil. Contohnya adalah singa laut dan walrus. Jadi singa laut dengan walrus ni ada cuping telinga yang kecil. Fungsi cuping telinga kecil adalah untuk mengurangkan kehilangan haba. Mengurangkan kehilangan haba daripada badannya. Jadi haba daripada badannya kurang keluar daripada badannya. Sebab itulah dia tidak kesejukan. Dia boleh bertahan duduk dekat kutub. Okey, seterusnya juga haiwan yang duduk di kawasan beriklim sejuk, dia mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk mengekalkan haba badan dalam cuaca yang sangat sejuk. Maksudnya haiwan yang mempunyai lemak bawah, ada lapisan lemak yang tebal lah. Okey, jadi contoh haiwan yang ada lapisan lemak yang tebal adalah singa laut, walrus, ikan paus. Itu adalah sesetengah haiwan yang mempunyai lapisan lemak yang tebal supaya dia dapat mengekalkan haba dalam badannya lah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada burung dan juga ikan paus. Jadi burung dan ikan paus ni dia tak boleh hidup kekal dekat kawasan kutub. Jadi dia tak boleh duduk kat kawasan kutub tu sebab dia tak boleh sesuaikan diri dia kat kawasan kutub tu. Jadi macam mana dia nak kekalkan kemanduran spesiesnya? Okey, jadi burung dan ikan paus ni akan bermigrasi ke tempat lain. Okey, bermigrasi ni maksudnya berpindah. Okey, sebagai contoh burung. Okey, dia akan berpindah daripada tempat sejuk pergi ke tempat panas. Okey, ikan paus pun sama. Dia bermigrasi daripada tempat yang sejuk pergi ke tempat panas. Okey, ikan paus ini apabila menjelang musim sejuk, ikan paus akan bermigrasi ke kawasan laut yang lebih panas untuk membiak dan mendapatkan makanan. Jadi ikan paus ni akan pergi ke laut yang lebih panas untuk membiak dan juga untuk mendapatkan makanan. Seterusnya kita pergi kepada haiwan berlindung daripada cuaca yang melampau iaitu kawasan beriklim panas. Maksudnya kawasan yang terlampau panas. Contoh kawasan yang terlampau panas adalah kawasan di gurun. Jadi cuaca panas melampau di gurun hanya sesuai untuk haiwan tertentu sahaja. Okey, contoh haiwan yang ada di gurun adalah unta. Okey, jadi unta, ciri khas yang ada pada unta adalah unta mempunyai bonggol. Jadi bonggol ni adalah tempat menyimpan air dan lemak. Bonggol simpanan makanan dan dalam bentuk lemak. Jadi dapatlah unta itu bertahan 2 minggu tanpa air dan makanan. Okey, seterusnya selain unta juga ada juga haiwan yang duduk di kawasan gurun iaitu musang gurun dan tikus gurun. Jadi dua haiwan ini dia boleh bertahan duduk di kawasan beriklim panas ni kerana ia mempunyai cuping telinga yang besar. Jadi cuping telinga yang besar ini dia akan lebih banyak haba daripada badan mereka ni dapat dibebaskan. Maksudnya bila cuping telinga besar, haba daripada badan ni akan banyak yang terkeluar. Bila terkeluar haba daripada badan, maka badan mereka ni tak adalah kepanasan sangat. Jadi sebab itulah musang gurun dan juga tikus gurun ni tahan duduk di kawasan yang beriklim panas. Okey, seterusnya untuk kerbau. Kerbau ni kalau dia panas, dia akan berendam. Jadi tingkah laku khas bagi kerbau, kerbau akan berendam di dalam air ataupun lumpur untuk menyejukkan badan serta menghindar gigitan serangga dan parasit. Maksudnya kerbau akan berendam dekat dalam air ataupun dekat lumpur untuk menyejukkan badan pada waktu panas lah.
Selain itu juga, dia dapat menghindarkan gigitan serangga dan juga parasit. Okey, selain daripada kerbau, badak air juga dia berendam untuk mengawal suhu badan dalam cuaca panas melampau. Berendam di dalam air dan lumpur juga mengelakkan badak daripada jangkitan penyakit kulit dan gigitan lalat pikat, iaitu sejenis lalat penghisap darah haiwan. Okey, sama juga seperti badak air, dia berendam untuk menyejukkan badannya lah. Maksudnya dia dapat mengawal suhu badan dia pada musim panas. Selain tu juga, bila badak air ni berendam, dia dapat elakkan daripada jangkitan penyakit kulit ataupun gigitan lalat pikat. Maksudnya sejenis lalat penghisap darah haiwan. Okey, selain badak air, ada lagi haiwan yang berendam, iaitu gajah. Gajah ialah haiwan yang kerap berendam di dalam lumpur dan air. Jadi itu adalah ciri-ciri khas dan tingkah laku khas bagi haiwan yang berlindung daripada cuaca yang terlampau panas. Jadi ciri-ciri khas pada anggota badan dan tingkah laku khas haiwan ni dapat membantu haiwan ini melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau untuk memastikan kemandirian spesiesnya terjamin, masih terjaga. Jadi itu saja untuk tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.